Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'in umur dunya waddin wa la yusibari wa sallim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar bi nuri syamsika abadan abada. Allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi dzil khair la hawla wa la billahi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dilimpahkan itu kepada Allah SWT kerana Allah telah memberi pinjaman pada kita umur yang panjang, memberi pinjaman kita badan yang sehat dan dapat kita mencapai kenikmatan dunia bersama sesi keluarga kita dan juga melimpahkan kita rezeki yang luas seperti air sungai yang mengalir tiada hentinya pagi, petang, siang dan malam pada kita. Patutkah kita tak bersyukur pada Allah dan begitu murahnya Allah bagi kita? Jadi marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala kurniaan dia itu. Mudah-mudahan Allah akan bagi lebih lagi apa yang kita syukurkan itu, kerana Allah sangat suka pada hamba-Nya yang berterima kasih ataupun bersyukur kepadanya. Yang dimuliakan tuan fungsi masjid dan fungsi surau tempat saya kuliah takmir, iaitu pertama di Masjid Bandar Spring Hill dan juga setiap malam Rabu di Masjid Teluk Pelanduk Batu 14 Jalan Pantai setiap malam Sabtu, dan setiap hari Bandar Segar setiap hari Minggu, dan surau tahunnya terbantu rumah rakyat setiap hari Jumat dalam Sabtu yang kedua. Dan juga sekiranya pada ada kesuatu yang lain juga pada posisi surau, di masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan syiah, hadirin berjandatan jawatan kuasa, hadirin hadirat yang mati Allah, semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga Allah katanya sentiasa sewaktu seisi keluarga. Hari ini adalah kuliah takmir saya secara online Google Meet, iaitu tajuknya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kubah ajaib. Pada suatu hari Nabi Allah Sulaiman telah menerima wahyu daripada Allah SWT supaya pergi ke tepi pantai untuk menyaksikan sesuatu yang ajaib yang akan ditunjukkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Setelah bersiap sedia, Nabi Sulaiman berangkatlah ke tepi pantai yang dinyatakan dalam wahyu itu. Baginda diiringi oleh kaum jin, manusia dan juga kaum binatang. Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman teruslah mengintai-ngintai untuk mencari sesuatu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam wahyu itu. Setelah lama mencari, baginda belum lagi berjumpa apa-apa. Kata salah seorang dari mereka, mungkin tersalah tempat. Tapi baginda menjawab, tidak, di sinilah tempatnya. Nabi Sulaiman mengarahkan jin Ifrit supaya menyelam ke dalam laut untuk meninjau apa-apa yang pelik dan ajaib. Jin Ifrit menyelam agak lama juga. Barulah ia kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan memaklumkan bahawa dia tidak menyupai apa-apa yang ajaib. Tanya Nabi Sulaiman, apakah kamu menyelam sehingga dasar laut? Jawab Jin Ifrit, tidak. Nabi Sulaiman pun mengarahkan Jin Ifrit yang kedua supaya menyelam sehingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda-benda yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman itu, Jin Ifrit yang kedua juga tidak berjumpai apa-apa yang ajaib dan ia melaporkanlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Perdana Menterinya yang bernama Asif bin Bakhia telah berbisik-bisik ke telinga Nabi Allah Sulaiman dan memohon kebenaran untuk menolongnya.
Setelah mendapat izin Nabi Sulaiman, dia membacalah sesuatu dan teruslah menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat cantik. Kubah tersebut mempunyai 4 penjuru, setiap 4 penjuru. Setiap 4 penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama diperbuat daripada mutiara. Pintu kedua diperbuat daripada zamrud berwarna merah. Pintu ketiga dibuat daripada dan perak. Pintu keempat diperbuat daripada zabarjad. Pintu-pintu tersebut terbuka luas, tetapi yang pelik dan ajaibnya, air tidak masuk ke dalam kubah tersebut walaupun pintunya dibuka luas. Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Asif dapat membawalah kubah tersebut naik ke daratan dan diletakkannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub di atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda berangkat untuk melihat kubah tersebut. Setelah menjenguk ke dalamnya, didapati ada seorang pemuda berada di dalamnya. Pemuda tersebut masih belum sedar walaupun kubah itu telah diangkat ke darat kerana asyik bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman memberi salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambutlah salam dengan perasaan terkejutnya apabila melihat orang ramai sedang berada di situ. Nabi Sulaiman memperkenalkan diri kepada pemuda itu bahawa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya, dari mana mereka ini dan bagaimana mereka datang? Pemuda itu merasa hairan dan setelah menjenguk keluar, dia mendapati bahawa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman alaihissalam memberitahu pemuda itu bahawa mereka datang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat keajaiban yang dikurniakan Allah kepadanya. Setelah mendapat izin dari pemuda itu, Nabi Sulaiman meninjaulah ke dalamnya untuk melihat benda yang ajaib yang dihiasi di dalamnya. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh menakjubkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut bagaimanakah dia boleh berada di dalam kubah ini yang terletak di dasar lautan. Pemuda tersebut menceritakanlah bahawa dia telah berkhidmat kepada kedua ayah dan ibunya selama 70 tahun. Bapanya seorang yang lumpuh, manakala ibunya pula seorang yang buta. Satu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia, ibunya memanggilnya dan memaklumkan bahawa ibunya telah rela di atas khidmat yang diberikan oleh anaknya itu. Ibunya berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anaknya dipanjangkan umurnya dan senantiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tak lama kemudian bapaknya pula meninggal dunia. Sebelum bapaknya meninggal dunia, bapaknya juga telah memanggilnya dan memaklumkan bahawa dia juga telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya itu. Bapanya telah berdoa juga sebelum meninggal dunia supaya anaknya itu diletakkan di satu tempat yang tidak dapat diganggu oleh syaitan. Oleh itu jugalah tadi 2 jin April tak menjumpai kubah ini. Doa kedua ibu bapanya telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu hari ketika pemuda tersebut bersiar-siarlah di tepi pantai, ia terlihat sebuah kubah yang sedang terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut, ada suara menyeru supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut
sebaik saja ia masuk kubah meninjau di dalamnya, tiba-tiba dia bergerak dengan pantas dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian muncul satu lembaga seraya memperkenalkan bahawa dia adalah malaikat yang utuskan oleh Allah. Malaikat itu memaklumkan kepada kubah yang membawa kubah itu adalah kurniaan Allah kerana khidmatnya kepada umat ayahnya, dan beliau boleh tinggal di dalamnya selama mana dia suka. Segala makanan dan minuman akan dihidangkan pada bila-bila masa ia memerlukan. Malaikat itu maklumkan bahawa dia diperintahkan oleh Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Semenjak dari itu, pemuda tersebut teruslah bermunajat kepada Allah hingga ke hari ini. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu tadi, berapa lamakah kamu tak berada di dalam kubah ajaib ini? Pemuda itu menjawab, saya tidak menghitungnya, tetapi ia mula memasuki semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim AS lagi. Nabi Sulaiman menghitung, ini bermakna kamu telah berada di dalam kubah ini selama 2,400 tahun. Nabi Sulaiman berkata, rupamu tidak berubah, malah sentiasa muda, walaupun sudah 2,400 tahun lamanya. Nabi Sulaiman bertanya pemuda itu sama ada dia mau pulang bersamanya. Jawab pemuda tadi, nikmat apa lagi yang harus aku pinta selain daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadaku ini? Nabi Sulaiman bertanya, adakah kamu ingin pulang ke tempat asalmu? Jawab pemuda tadi, ya, silalah hantar aku ke tempat asalku, ini di dasar laut. Nabi Sulaiman pun memerintahkanlah Perdana Menterinya membawa kubah tersebut ke tempat asalnya. Setelah kubah tersebut diletakkan di tempat asalnya, Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, kamu semua telah melihat keajaiban yang dikurniakan oleh Allah SWT. Lihatlah betapa besarnya balasan yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada mak dan ayahnya, dan betapa siksanya orang yang mendurhaka kepada kedua mak dan ayahnya. Nabi Sulaiman pun berangkatlah pulang ke tempatnya dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan perkara yang gaib itu. Jadi untuk ulasan sikit pada sini, bagi siapa-siapa anak adik-adik kepada yang ataupun jemaah-jemaah kita yang masih ada mempunyai emak ataupun ayah lagi, ingatlah, peliharalah mak dan ayah itu, walau macam mana buruk, bodoh, pun mana punya mak ayah itu, janganlah kita memperbodohkan mak ayah itu, kerana dia memelihara kita pada kecil hinggalah kita menjadi yang keadaan sekarang ini. Kerana siapa yang itu memelihara mak dan ayahnya, ialah dah jadi satu tariq ilal jannah. Di samping amal ibadah rutin hariannya ada, seperti solatnya ada, puasa dia ada, hajinya kalau mampu ada, dan juga sedekah-sedekah yang lainnya berjidana. Dan sama sekali janganlah putuskan tali silaturahim antara kita dengan mak ayah kita, atau kita dengan adik-beradik kita, dengan jiran kita, kerana semuanya itu menghalang kita mencium bau syurga. Nabi sini berkata, siapa memutuskan tali silaturahim tidak akan mendapat masuk syurga, walaupun dia itu orang imam besar ke, mufti besar ke, tapi tak sempat meminta maaf pada mak ayahnya, maka takkan merasalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Kecuali kita ni yang banyak bersalah pada mak dan ayah kita, kita mohon ampun kerana ada lagi mak kita, dan kemudian kita bertaubat pada Allah Ta'ala supaya kita diampuni oleh Allah SWT. Jadi kita anak-anak kita sekarang, masa sekarang ni memanglah kebanyakan banyak yang melawan mak dan ayah. Bermakna itu bukanlah tariq ila jannah. Tariq ila jannah, tariq dia lorong ke syurga, bukan syarik. Syarik itu jalan raya. Jadi untuk pengetahuan kita sama-samalah kita jangan durhaka kepada mak dan ayah, ikutlah perintah mak dan ayah suruh itu. Apatah lagi zaman sekarang ada yang bunuh mak ayah kerana dadah, kerana keuangan,
dan juga macam-macam lagi lah. Na'udzubillah min zalik. Pesan saranan dari saya sendiri, kalau ada mak dan ayah lagi, jagalah elok baik. Memang mak dan ayah kita susah nak ajak tidur duduk dengan kita sekali. Kalau boleh kita nak disuruhnya berhenti, tunggu jaga dia. Jadi kita kalau berkena begitu, selalulah menelpon mak ayah kita. Kita bagi ke mak kita telefon kalau boleh telefon lama lah, yang pakai pusingnya tu, yang pakai pikir ke. Janganlah pergi telefon yang canggih kan. Mak ayah kebanyakan tak faham. Saya sendiri pun tak faham menggunakan itu. Jadi kalau guna yang macam telefon yang biasa, telefon meja 06 tu, mak ayah senang nak mengangkat, senang nak menelpon senang. Jadi untuk kita selalu hubung mak ayah kita, walaupun dengan satu dua kata-kataan saja, mak sihat mak, mana ada dah. Jadi mak ayah kita akan merasa gembira. Mak kita takkan memohon duit pada kita kecuali kita bagi. Mak kita pun kita bagilah. Mak kita bila gaji, siapa yang dapat gaji besar tu, janganlah lupakan mak ayah kita. Jadi setakat inilah saja saya pada malam ini. Semoga dapat menjadi iktibar pada diri kita yang ada daripada mak dan ayah, dan juga hebat-hebatkanlah kepada kaum keluarga kita berkenaan cerita ni tadi. Semoga ataupun ikut sama tuntun kita ni dengar, semoga dapat iktibarnya pada kita sendiri sebagai ayah dan ibunya. Aku laqali azab. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.